Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang berusaha seluruh ahli dan kuasa masjid daerah Taiping, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan bilal, seluruh pegawai-pegawai masjid yang dirahmati Allah sekalian, dan seluruh jemaah yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesibukan kita dapat duduk sekejap, mengisi masa kita sebelum masuk waktu Aisyah untuk berkongsi ilmu, untuk ingat memperingati. Sebab apa dituntut dalam agama Islam? Kita ni sentiasa kena ingat memperingati. Walaupun kita ni termasuk dalam ada manusia yang dia ni memang jenis sentiasa ingat je, tapi kadang-kadang lupa juga. Jadi kita ni memang sentiasa kena bagi ingat, memperingati. Sebab itu tugas kita ni, kalau ada yang kesilapan, kalau ada yang kita buat silap, kita kena tegur antara satu sama lain. Baik, insya-Allah syukurlah Allah Ta'ala bagi kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat solat maghrib berjemaah. Kita dapat duduk sekejap untuk kita mendengar hadis-hadis yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang dosa-dosa besar. Saya akan sambung balik pada bulan lepas punya lah, masih lagi dalam tajuk syirik kepada Allah. Lamanya pasal syirik ni, kenapa kena kenal betul-betul. Sekarang ni syirik ni seperti mana yang saya sebut sebelum ni lah. Kalau bab kata syirik ni, syirik yang jali, memang kita dah tahu dah, kita dah jelas dah, kita dah faham dah. Tapi yang sering berlaku ini adalah selalunya kadang-kadang tersilap adalah syirik khafi, iaitu yang tersembunyi, yang tak nampak. Jadi kena berhati-hati. Sebab apa? Itu adalah satu perbuatan syirik yang kita kena hati-hati, sebab kadang-kadang kita terbuat. Seperti mana yang saya sudah sebut sebelum-sebelum ni, tentang syirik khafi ini adalah perbuatan riya. Riya lawan dia ikhlas lah. Kalau nak dapat ikhlas tu, kena elak-elak daripada melakukan perbuatan yang boleh membawa kepada riya. Kita sambung bacaan kitab kita, iaitu tentang, masih lagi dalam tentang syirik, iaitu syirik khafi, iaitu berkaitan tentang riya. Perumpamaan yang diberi oleh pengarang kitab ini dalam satu kata-katanya ialah sambungan daripada hadis sebelum ni yang saya baca last sekali. Rubba sha'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba al-qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ini saya baca last, itu masa kuliah subuh. Banyak orang yang berpuasa yang tidak ada ganjaran puasanya kecuali berupa lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang mengerjakan solat malam, iaitu tahajud, yang tidak ada ganjaran solatnya kecuali sekadar tidur, tidak tidur pada malam hari sahaja. Hadis ni memberitahu kepada kita banyak orang yang buat amal, banyak buat puasa, banyak buat tahajud, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Amalan itu disandarkan kepada yang lain, bukan amalan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jelas apa-apa amalan tu. Jangan katalah amalan yang khusus, amalan yang khusus, amalan yang kata apa umum. Kalau amalan khusus kita sendiri,
Amalan umum, amalan yang kita buat secara umum, yang kita boleh buat. Kadang-kadang ibadah yang kita buat, kadang-kadang bila kita buat tu dalam disandarkan kepada keperluan yang lain, maka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena hati-hati. Sebab apa? Riak ni mainan syaitan dari segi hati kita ni. Kita duk kata nak ikhlas, tapi main syaitan duk usik sana, usik sini, maka dia tergelincir daripada asal. Jangan duk kata kita boleh buat ikhlas, kita boleh buat ikhlas. Nak dapat ikhlas tu bukan benda yang mudah. Sahabat-sahabat pun nak dapat tahap ikhlas yang paling tinggi pun memerlukan satu mujahadah yang sangat tinggi. Kita punya mujahadah tak tahu lagi macam mana. Kalau kata bab sedekah, mujahadah kita tu, adakah kita menginfakkan harta kita kepada jalan yang banyak, lebih ke arah akhirat ataupun ke arah dunia? Baca Quran kita tu dengan benda lain, sama ada kita baca Quran kita tu lebih banyak ataupun kita baca komen di FB lebih banyak daripada selalu. Itu kita kena tanya diri sendiri. Kalau kita sedekah dekat masjid tu dengan sedekah kita berinfak pada benda-benda yang lain, ataupun kita beli benda-benda keduniaan, dengan kita menginfakkan duit kita ke arah masjid yang kita bantu, masjid-masjid yang kita perlukan duit untuk kita letak sebagai satu benda yang wakaf, banyak mana yang kita buat? Itu kita kena tanya diri kita. Sebab bila kita buat selalu untuk datang ikhlas tu kena istiqamah. Seperti mana yang saya sebut bulan lepas lah. Nak sebut tentang ikhlas semua orang boleh cakap saya ikhlas Ustaz. Saya ikhlas. Tapi nak dapat ikhlas. Sebab apa? Ikhlas ni lawan dia riya. Tapi kalau kata amalan kita tu bersandarkan kepada yang lain, maka mengundang daripada amalan itu sia-sia. Ulama bawa lagi di bawah tu, ini berarti bahawa jika orang yang bersolat dan berpuasa itu tidak kerana Allah, siapa yang solat, siapa yang berpuasa itu tidak kerana Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran. Dan menurut riwayat disebutkan, orang yang beramal dengan sikap riya dan yang menginginkan kebaikannya didengarkan kepada orang lain, itu laksana orang yang memasukkan batu ke dalam bekas ataupun dalam bagnya, lalu masuki pasar ataupun kedai untuk membeli sesuatu dengan batu tersebut. Ulama bagi tahu orang yang riak ni ibarat dia pergi ke kedai, dalam satu beg dia tu ada berisi batu. Maknanya apa? Kalau kita fahamlah, beg ni mestilah isi benda yang kita nak guna, benda yang ada manfaat, benda yang kita guna ada untuk kita gunakan sebagai satu benda yang bermanfaat kepada kita. Tapi mai kata ni, riak ni ibarat kita masuk dalam beg tu batu, kemudian kita pergi ke pasar, kita nak beli dengan batu tu tidak ada nilai. Maknanya apa? Kita nak gunakan batu tu sebagai apa yang kita nak manfaatkan untuk diri kita, maka tiada nilai. Itu ulama bagi perumpamaan. Menunjukkan apa? Menunjukkan riak ni tiada nilai. Ulama bagi tahu tiada nilai. Sampai kata apa? Kalau keadaan itu berlaku, boleh kata apa? Penjual itu memukulkan batu tersebut pada muka orang itu. Maknanya apa? Kalaulah kita gunakan juga, maka akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih teruskan dengan perbuatan ataupun dengan sikap yang macam tu. Jadi kena berhati-hati. Ulama bagi perumpamaan supaya kita fikir. Batu ni kita fahamlah, batu tak ada apa nilai. Tapi bila kata kita letak dalam beg tu, nak pergi mana-mana, kita nak beli apa-apa pun tak ada siapa boleh bagi. Nak tukar dengan batu, tak ada siapa yang nak ambil. Kita nak ambil benda yang berharga, kita tukarkan dengan batu, maka sia-sia. Itu perumpamaan ulama telah bagi tahu kepada kita. Kemudian hal itu tidaklah bermanfaat baginya dengan beg yang berisi batu tersebut, kecuali ucapan orang lain padanya, alangkah penuh isi beg dalam tu. Maksudnya apa? Sebenarnya benda tu tak ada manfaat pun, tapi orang dia duk fikir, orang duk kata, oh lah alangkah dahsyatnya dalam beg dia tu penuh dengan berisi barang, sedangkan dalam tu sia-sia. Itu kata perbuatan riak ni
Dia bukan fikir apa, dia fikir hak orang rasa. Tu maksud dia. Pengarang bagi tahu apa? Supaya apa? Keadaan itu akan datang keadaan pada kita, orang tengok kita bawa benda tu, oh, dahsyat dia bawa benda tu banyak. Jadi benda tu yang sia-sia. Orang duk nampak, kita duk tengok, oh banyak dia bawa, tapi sebenarnya itu hanyalah sia-sia. Tu yang nak bagi tahu ulama, bagi tahu pengarang kitab nak bagi tahu ni, maknanya apa? Perumpamaan orang yang membawa perbuatan riya ini ketika mana dia melakukan ibadah kepada Allah, maka ibarat dia bawa satu beg yang berisi batu yang tidak ada manfaat untuk dia buat apa-apa. Itu ulama bagi tahu. Kecuali mengharapkan pujian orang dan tidak ada ganjaran di akhirat. Itu yang disebut, dia hanya mengharapkan pujian daripada manusia lain. Itu kita jelaslah. Orang riak ni kadang-kadang bila dipuji lagi melambung lah. Bila dipuji lagi-lagilah kita tak sedar akan perbuatan kita salah. Suatu kadang-kadang perbuatan riak ini di antaranya ialah kita boleh jadi malas dalam beribadah. Bila kita dah sentiasa dengan riak, kadang-kadang boleh membawa kepada malasnya kita membuat ibadah. Kenapa kita nak buat ibadah? Bila masa orang datang ramai. Macam ramai datang masjid, masa itulah dia nak sedekah. Masa orang datang banyak datang kuliah, masa itulah dia nak buat amal ibadat. Masa itulah dia banyak sembahyang sunat. Kenapa? Kalau orang yang mengamalkan riya, maka dia akan malas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maksudnya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Dalam Quran bagi tahu, dan mereka-mereka yang buat amal ni, yang dalam keadaan riya ini, seperti mana amal itu adalah debu yang berterbangan. Maknanya dalam ayat ini menceritakan sama seperti mana hadis yang disebut sebelum ni. Allah menekankan orang yang riya ini amalannya seperti debu yang berterbangan, hanya sia-sia. Tak ada kata manfaat pun. Macam orang terbangan, debu berterbangan, biarlah terbang. Itulah Allah Ta'ala bagi perumpamaan, Allah Ta'ala bagi contoh, Allah Ta'ala jelaskan golongan-golongan ni. Kalau dia buat baik macam mana pun, kalau dia buat perkara yang baik macam mana pun, sebenarnya dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Dia menyandarkan amalan dia bukan kerana Allah, tetapi kerana orang lain. Kenapa nak dapat pujian? Kenapa nak dapat sokongan? Kenapa nak dapat bagi orang sokong dia nak buat apa? Kenapa? Supaya orang bagi laluan pada dia nak buat sesuatu, ada kepentingan. Maka itulah boleh mengundang daripada amalan itu dikira sia-sia. Baik, maksudnya bahawa amal manusia yang dikerjakan bukan kerana Allah akan membatalkan ganjaran laksana debu-debu yang berterbangan. Maksud daripada ayat tadi, bahawa amal manusia, perbuatan manusia, amal soleh manusia, kalaulah dikerjakan bukan kerana Allah, akan membatalkan ganjarannya. Maka apa? Banyak di akhirat nanti keadaannya orang datang ke syurga, dah nak masuk syurga, tetapi tidak dibenarkan oleh Allah untuk masuk syurga. Kenapa? Bila dilihat amalannya banyak, tetapi tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita takut kadang-kadang orang ni bila buat amal ibadat, kalau bukan disandarkan kepada Allah, takutnya bila kita dah masuk syurga, dah dekat-dekat nak masuk dah, tiba-tiba dihalang oleh malaikat untuk masuk ke dalam syurga. Kenapa? Terkeluar daripada orang yang layak untuk masuk syurga. Walaupun pada hakikatnya awalnya memang dia orang yang soleh, orang yang taat kepada perintah Allah, tetapi soleh dia tu ada sebab dia, taat dia tu ada sebab dia. Dia pergi program-program ni dalam program masyarakat, pergi untuk membantu orang ni, tapi kadang-kadang dalam hati dalam hati dia yang kecil itu terdetik.
Satu kita kata bab hati ni kadang-kadang risau. Kita nak sedekah tu bagus dah, memang bagus, tak ada masalah. Tapi kena tanamkan hati kita supaya apa? Tidak datang satu unsur yang mana unsur yang membawa kita kepada bila kita buat sesuatu tu ada sebab, ada alasannya, ada yang sebab-sebab tersendiri. Itu kena elak-elak. Jadi yang disebut dalam ayat Al-Quran tadi menunjukkan membatalkanlah segala ibadat dia. Walaupunlah pergi haji dah banyak kali lah. Ada orang tu pergi haji sampai 2-3 kali. Kenapa? Dia mampu. Tapi kadang-kadang haji yang 2-3 kali tu kalau disandarkan sesuatu benda yang sebab dia yang lain, maka sia-sia. Jadi kena hati-hati. Kalau kata bab riak ni jangan duk cakap kata insya-Allah tak, insya-Allah tak. Kita kena sentiasa doa. Lepas tu kena doa, istiqamah doa. Supaya apa? Setiap apa yang kita buat, walaupun kita sedekah tu tak banyak, tapi kita sedekah tu dalam keadaan kita nak supaya mendapat rahmat dan redha daripada Allah. Bukan minta daripada pujian orang. Bukan minta daripada sesuatu orang lain untuk menaikkan kita. Nampak datang masjid selalu ni bagi sedekah, bolehlah pegang jawatan contohnya. Nampak boleh untuk cari dana ni, padahal ada sebab. Kadang-kadang banyak macam tu, duduk kat masjid bagus, tempat ibadat. Tapi kadang-kadang tempat ibadat itu disandarkan dengan perkara yang lara. Apa dia lara? Yang sia-sia. Kita risau tu lah. Para sahabat kalau datang ke masjid itu bermacam-macam kaedahnya. Dia berjumpa dengan Nabi, apa-apa masalah berjumpa dengan Nabi, musyawarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa-apa masalah sekalipun. Tapi kita sekarang ni kadang-kadang datang ke masjid bagus dah, tapi kadang-kadang kita tak fikir apa tujuan fungsi masjid tu sendiri. Sebenarnya masjid ni sebenarnya banyak fungsi, bukan sekadar kita datang untuk solat berjemaah. Tapi kalau kita ada idea-idea yang kita boleh tambah untuk menarik orang dalam keadaan dia secara istiqamah datang, istiqamah, itu bagus. Jadi kita tu sebagai orang yang menggerakkan dalam jawatan kuasa masjid tu, paling tidak orang yang mula-mulanya lambat nak datang ke masjid, lama-lama dia seronok datang ke masjid. Kenapa? Tidak ada satu sikap yang buruk. Sedangkan masjid ni tempat tarbiyah. Rasulullah tarbiyah para nabi Rasulullah sejarahnya tarbiyah para sahabat semuanya di dalam kawasan masjid. Tarik golongan-golongan muda, pemuda-pemuda yang kata gagah-gagah, boleh datang pula bergusti di kawasan masjid. Bukan bergusti betul-betul bergaduh, tidak. Nak puji kekuatan orang muda. Kita sekarang ni kaedahnya macam itulah. Kadang-kadang kesilapan kita jugalah. Kadang-kadang kita ni yang dah lama pergi duduk di masjid ni memang dah selalu duduk di masjid. Tapi bila kita tengok sekali tu orang datang, dah lama tak nampak, kita dah tengok dia, lama tak nampak. Mula-mula tanya lama tak nampak. Padahal kawan tu baru nak dekat balik dengan masjid, baru nak dekat balik. Tapi pasal apa? Kadang-kadang kita tanya, tu betul dah tanya, nama tak nampak, kan? Satu lagi sikap kita bila nampak datang, ni mesti ada majlis-majlis kenduri, tahlil ke apa ke. Sebenarnya kalau dia datang ke masjid itu sebagai tanggungjawab kita adalah menarik dia lebih kekal lama di dalam masjid. Pasal apa kita duk kata macam tu? Kadang-kadang ada datangnya perasaan riak dalam hati, aku lebih baik daripada dia. Dalam tak sedar. Pasal apa? Dia duk rasa dia ni lama tak nampak ni, lama tak jumpa kat masjid ni, ni baru datang ni mesti ada sebab ni. Sedar tak sedar dalam hati tu, walaupun kita tak jelas, tapi dah terlintas yang kita ni lebih baik daripada dia. Jadi kena hati-hati. Kita risau hak tu lah. Kadang-kadang budak-budak muda baru nak datang masjid, kan? Awal-awal lagi kita dah cakap dah, kan? Sebenarnya masjid ini adalah tempat yang mana kita latih golongan-golongan muda ni. Yang kata yang pertengahan, yang tu memang dah maksud datang masjid lah, hak muda-muda. Kadang-kadang hak muda-muda ni yang masalah. Dia datang waktu bila? Waktu hari Jumaat je lah, kan? Itu pun kadang-kadang on the way tu terlepas pandang jugalah. Ke mana hilang. Kena pula sekarang ni nak main ke masjid, lewat sikit je dah memang dah tutup dah. Itu keadaan dia. Jadi kita kena berhati-hati, ya? Dalam kita membuat satu perkara, kena ada sikap berhati-hati. Baik. Dan seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Siapakah orang yang selamat itu? Nabi SAW menjawab, hendaklah kamu jangan menipu Allah. Sahabat itu bertanya, bagaimana orang yang menipu Allah itu? Nabi kata, jangan kamu menipu Allah. Bagaimana orang yang menipu Allah tu? Nabi SAW menjawab, yaitu engkau mengerjakan amal yang diperintahkan padamu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi engkau mengharapkan orang yang selain daripada Allah. Jauhilah diri daripada bersikap riya, iaitu berpura-pura. Maknanya apa? Orang yang buat sesuatu amalan bukan kerana Allah, hakikatnya dia telah menipu Allah. Bayangkanlah kita kalau dengan kawan, kalau kau menipu pun dah jenuh dah nak menjawab, kan? Ini dengan Allah, dengan Allah. Allah Ta'ala labelkan dia, orang yang riak ini adalah golongan yang menipu Allah. Bayangkan kalau kita menipu ni, kita kalau menipu, kita tahu dah, ustaz-ustaz sebelum ni sebut dah, orang yang bercakap dia berdusta, orang yang berjanji dia khianat, orang yang sentiasa mengingkari janji. Itu di antara ciri-ciri orang munafik. Kita tahu dah. Tapi kalau menipu dengan Allah, bagaimana keadaan kita di sana? Bagaimana keadaan kita di sana dalam keadaan kita termasuk dalam golongan yang disebut ini riya, iaitu berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Takutnya kita di akhir zaman ni golongan-golongan yang banyak dalam keadaan dia termasuk golongan menipu Allah Subhanahu wa taala. Risaunya kita bala Allah itu datang kerana apa? Manusia terlalu banyak menipu Allah. Sekarang ni keadaan yang sekarang ni, Covid ni, mungkin kita faham Covid memang satu benda yang satu amaran daripada Allah, supaya apa? Manusia kembali kepada jalan yang lebih baik, lebih baik daripada sebelum. Sepatutnya lah yang kita kena ambil iktibar, Kemudian iaitu berpura-pura atau menunjukkan kebaikan dengan cara yang tidak sebenarnya, maka yang demikian itu termasuk dalam syirik kecil. Ni pengarang kitab bagi tahu sebalik, yang benda-benda yang riak ini termasuk dalam syirik kecil. Walaupun kecil, kalau dibuat selalu, maka boleh kepada besar. Sama dengan dosa kecil. Dosa kecil ni ustaz, macam mana nak hilang dosa kecil? Ambil wuduk, jatuh sekali, ambil wuduk, maka gugur air bersama dosa-dosa kecil. Kita anggap faham macam tu, memanglah. Tapi kalau kita faham macam tu, dalam masa yang sama kita dok faham dosa kecil ni boleh buat lah. Sedangkan dosa-dosa kecil ni bila dibuat selalu, maka boleh kepada dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita diamalkan lama-lama sikit, lama-lama dia akan jadi besar. Sama juga dengan perbuatan syirik. Kita kata syirik kecil je, syirik kecil, riak, maka dalam tak sedar, bila kita dibuat selalu, maka dia boleh membawa kepada syirik yang besar. Itu amaran. Jadi amaran daripada Allah. Jadi kena berhati-hati. Dan sesungguhnya orang yang bersikap riak itu, maka nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Buat orang tersebut di hadapan segala lapisan makhluk. Orang riak ni akan dipanggil segala lapisan makhluk dengan 4 macam panggilan. 4 macam panggilan. Nak dahsyatnya orang riak ni, dekat mahsyar, dekat padang mahsyar nanti, dekat kiamat nanti akan dipanggil dengan 4 panggilan. Yang pertama, orang akan panggil dia di tengah makhluk-makhluk yang lain. Yang pertama Nabi bagi tahu, hai orang-orang yang riak. Rasa macam mana agaknya? Di mahsyar tu memanglah tak fikir orang dah, kan? Dalam keadaan mahsyar tu kita tak fikir, tapi rasanya satu benda yang sangat petanda yang tidak baik bila orang panggil kita dalam keadaan hai orang yang riak. Ada suara yang memanggil, hai orang-orang yang riak. Yang pertama. Yang kedua, panggilan yang kedua di mahsyar nanti, hai orang-orang golongan-golongan yang menipu. Menipu pula, riak, menipu. Yang ketiga, hai orang yang berdosa. Tu keadaan di mahsyar nanti, hai orang yang riak, hai orang yang menipu, wahai orang yang berdosa. Itu 3. Yang keempat, wahai orang-orang yang merugikan. Maknanya apa? Dia rugi. Rugi lah, bankrupt lah. Suatu orang riak ni, banyak mana pahala, dia bankrupt di sana.
Bahala banyak. Elok bila nak bawa depan Allah, rupanya tidak ada apa yang nilai. Itu yang golongan yang keempat tadi. Hai orang yang rugi. Rugi apa? Kerana buat pahala tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 panggilan. Hai orang yang riak, hai orang yang menipu, hai orang yang berdosa, hai orang yang merugi. Rugi. Itu 4 panggilan bagi orang yang riak. Kita kat dunia ni tak ada lagi lah panggil macam tu. Walaupun tahu kadang-kadang nampak gayanya, tapi tak ada lagi lah. Menipu macam mana pun tak ada orang panggil kita hai yang menipu. Kalau panggil juga tak tahu apa yang terbang, kan? Walaupun tahu hakikatnya tahu, tapi sebenarnya itu panggilan yang mana di sana tak ada siapa boleh nak kata apa. Memang itu panggilan yang selayak. Kenapa? Yang layak menilai hanyalah Allah. Sebab tu kita sebagai manusia, dalam hadis ni satu pengajaran juga. Kenapa di sini Allah Ta'ala menyebut ketika mana Nabi bagi tahu di sana, hai orang yang riya, hai orang yang menipu, hai orang yang rugi. Menunjukkan dalam hadis ini bagi tahu hanya Allah yang layak menilai seseorang makhluk. Makhluk lain tak layak. Kita sendiri pun. Contoh kita kena jaga sikap macam ni. Kena jaga selalu. Sebab apa? Kita takut kita termasuk dalam golongan yang riak. Kenapa? Kita melabel orang riak, dalam masa yang sama kita riak. Tu risau. Pun kena hati-hati juga lah. Sebab apa? Yang layak menilainya hanyalah Allah. Allah saja. Satu kalau kita nampak orang tu buat salah macam mana pun, dosa macam mana pun, kita tak tahu penghujung dia macam mana. Kan? Seperti mana kisah yang disebut dalam hadis, seorang yang pembunuh, kan? Biasa dengar kisah ni kan. Dia bunuh 99 orang, kan? Macam mana penghujung dia? 99 orang dia bunuh. Dia tanya seorang lagi, minta macam mana aku nak bertaubat. Dia dah rasa nak bertaubat, dah rasa nak bertaubat kepada Allah. Dia pun cari untuk jalan untuk bertaubat kepada Allah. Yang tanya dia tu cakap, kamu ni bunuh banyak sangat lah, 99. Taubat tak ada dah, taubat tidak diterima. Dia bunuh lagi seorang, cukup 100. Orang yang cakap macam tu lah kena bunuh pula, cukup 100. Dalam perjalanan dia tu mencari redha Allah, mencari jalan untuk bertaubat kepada Allah, dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu keadaan dia. Bila diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ketika mana niat dia nak berubah, maka dinilai amalan dia, dinilai ikhlas dia, nak berjuang, nak redha Allah, nak bertaubat kepada Allah. Sebab tu kita jangan cepat sangat nak menilai manusia. Walaupun nampak kawan tu jarang jumpa kat masjid, jarang jumpa kat surau, jarang jumpa kat majlis ilmu, kan? Kadang-kadang nampak kat majlis ilmu pun nampak kat belakang, kat belakang-belakang tiang tu, hujung tu. Tapi kita jangan nilai dia macam tu. Sebenarnya apa? Kadang-kadang bila kita duduk kat situ, kadang-kadang kita tak tahu, mungkin dia pun sendiri untuk menjaga ibadat dia takut tersasar. Mungkin kita tak tahu. Mungkin itu cara dia beribadat. Ada orang bersedekah, tiba-tiba dia buat, memang kita tak tahu pun. Mungkin itu cara dia beribadat. Jangan duk marahlah. Kalau tulis jenis-jenis sedekah hamba-hamba Allah tu kan, tak apalah, itu cara dia beribadah. Jangan kita pula bila nampak duk hamba Allah daripada awal sampai ke bawah ni siapa ni? Kadang-kadang itu pun jadi masalah. Sedangkan benda tu kalau dia nak letak, itu cara dia nak meletakkan, nak menjaga hati dia. Kita faham tu. Tapi bila kita dengar, yang ni semua ni cepat menilai. Kita ni jadi manusia ni kalau nampak benda tak cepat je. Kadang-kadang nampak orang masuk masjid, kan, habis-habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang cepat-cepat bangun. Kita hak yang selalu pergi masjid ni, ustaz dah cerita dah. Paling tidak duduk dululah, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Paling tidaklah 3 kali doa. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, mungkin sebab cepat dia tu ada urusan yang lain. Tapi kita dah nampak dia baru datang, tengok atas bawah, geleng kepala. Sikap macam tu kadang-kadang kita tak tahu. Jadi kena hati-hati. Sebab hati ni suatu lah dalam doa saya selalu baca juga, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam taat kepada Allah, taat kepada agama kamu,
Maknanya apa? Nak cerita kata hati ni satu benda yang dia boleh berubah kalau kita tak menjaganya. Sebab itulah ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj, kebetulan kita pun dalam bulan Rajab, peristiwa Isra' Mi'raj sendiri, mula-mula sebelum Nabi nak pergi ke naik ke langit tu pun dibersihkan hatinya. Nabi mula-mula nak dilantik menjadi rasul pun dibersihkan hatinya. Kenapa? Hati ni tempat bersarangnya iblis. Hati ni tempat bersarangnya syaitan. Hati ni bersarang sikap-sikap takabur. Takabur ni sikap siapa? Iblis. Satu dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Takabur yang ada dari sikap iblis tu, kalau kita duk amal, duk buat, maka dia akan bawa kepada perkara yang buruk. Itu kena berhati-hati. Baik. Kemudian sesungguhnya, itu dari golongan tadi, sesungguhnya amalmu telah menjadi sesat dan ganjaranmu menjadi hilang. Amal sesat, ganjaran pun hilang. Maka tidak ada ganjaran untukmu dari kami, iaitu Allah. Tak ada ganjaran, sesat. Lepas tu hilanglah amalannya. Pergilah engkau dan mintalah ganjaran kepada orang yang engkau bekerja untuknya, hai penipu. Dalam hadis tersebut, maknanya apa? Pergilah kepada golongan yang kau nak minta sokongan. Pergilah kepada golongan yang kau nak minta pujian. Pergilah kepada manusia yang kau minta sangat. Bila kata nak buat sesuatu tu, janji ada sebab dia. Pergi. Sebab apa? Allah menganggap dia segolongan yang menipu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebahagian ahli hikmah pernah bertanya, siapakah orang yang ikhlas itu? Dia tanya, siapakah orang yang ikhlas itu? Kemudian dia jawab, orang yang ikhlas iaitu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia juga menyembunyikan keburukannya. Ni orang ikhlas ni. Dia nak cerita pasal macam mana nak ikhlas ni. Orang yang menyembunyikan kebaikan, ni yang saya sebut ni. Mungkin cara dia beribadat kita tak tahu. Kita duk kata dia tak datang masjid, nampak ada program Qiyamul tak nampak pun. Kita tak tahu dia hubungan dia dengan Allah macam mana. Macam mana hubungan dia dengan ahli keluarga dia. Kuatlah kalau kata dia dengan masyarakat kurang. Dia dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan golongan taman dia kurang. Rupanya dia ada hubungan yang baik dengan mak dia. Kenapa? Menjaga orang tuanya yang sakit. Mana kita nak tahu? Sebab tu tanggungjawab kita kena pergi tanya ziarah. Lama tak nampak. Bukan dah tahu tak pergi tu, lantaklah. Tu keadaan yang telah berlaku di masyarakat kita. Saya kena sebut kenapa benda tu berlaku. Kita terus melabel orang tu terlalu cepat. Cepat je. Nampak orang agak tak datang kuliah je, oh yang ni memang tak boleh pergi, nak ubah pun tak boleh, hati hitam kan. Laju no. Tapi kadang-kadang kita tak sedar dalam masa yang sama hati kita pun ada masalah. Itu di antaranya. Orang yang ikhlas iaitu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Orang ikhlas ni dia ada buruk dia pun tapi dia cuba menyembunyikan. Ini apa? Dia sembunyi buruk dia tu lagi dahsyat daripada dia menyembunyikan kebaikan dia. Keburukan dia tu mesti dia nak tutup juga aib dia. Tapi dalam masa yang sama dia menutup kebaikan dia tu lebih dahsyat daripada dia menutup akan keburukan. Dan sebahagian yang lain pula ditanya, apakah puncak keikhlasan itu? Jawabnya iaitu engkau tidak menyukai pujian orang lain padamu. Orang ikhlas ni tingkat yang paling tinggi, bila puji dia tak berapa selesa. Bukan puji makin minta dipuji. Ada orang jenis macam tu. Bila dipuji minta lagi dipuji. Itu di antaranya. Baik. Kemudian ni untuk di antaranya lah, orang yang tidak menyukai pujian tu insya-Allah dia boleh istiqamah dalam ikhlas. Kita nak istiqamah ikhlas tu, ya. Kemudian dan kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni kalau ikut sejarah dia adalah perompak, dia perompak. Fudail bin Iyad. Tetapi bertaubat kepada Allah. Seorang saleh dari tabi'in, tabi'in yang wafat pada tahun 187 Hijrah. Meninggalkan amal kerana takut dilihat orang, maka hal itu disebut riya. Meninggalkan amal kebaikan itu kerana takut dilihat
orang, maka hal itu disebut riak. Maksudnya apa? Dia buat sesuatu tu amal kerana takut dilihat orang, maka hal itu disebut riak. Sedangkan beramal kebaikan kerana mengharapkan pujian orang, maka hal itu bernama syirik. Ini pendapat dia. Mengharapkan pujian, maka hal itu bernama syirik. Sedangkan ikhlas kerana Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kamu daripada keduanya. Maknanya apa? Dia menyelamatkan kita daripada sikap yang macam tu. Ada sikap yang macam tu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita dari keduanya. Ya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, ampunilah kami. Itu di antara tanda-tanda ataupun yang perlu yang kita elak-elakkan daripada melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Dan seterusnya saya sebut yang terakhir ialah tanda-tanda riya itu. Yang pertama, malas melakukan kebajikan, malas melakukan kebaikan. Yang kedua, rajin bila berada di tengah ramai. Yang ketiga, menambah amalan jika dipuji, mengurangkan amalan jika sebaliknya. Itu di antaranya lah. Jadi perlulah kita elak-elakkan daripada melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis untuk tajuk syirik kepada Allah, semoga kita dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan syirik kepada Allah, iaitu syirik jali ataupun syirik khafi yang kita sebut tadi sebelum ni. Dalam 3 minggu yang sebelum ni pun kita sebut benda yang dalil-dalil yang menunjukkan supaya kita berhati-hati daripada melakukan perkara yang sia-sia, yang kita faham, yang kita cuba minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya Allah taala sentiasa menetapkan hati kita dalam istiqamah melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup sekadar itu daripada saya, ya, yang baik dan yang lemah daripada saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada khilaf ataupun kesalahan dalam saya bertutur. Semoga apa yang saya sampaikan dapat manfaat bersama, dapat kita kongsikan bersama sekadar yang saya mampu terangkan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, la tuharriq bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, summa inna 'alaina bayanahu, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Susah. Oh ini? Oh iya ke? Saya tu tengok macam dekat dah. Oh dosa. Maksudnya saya tengok dah masuk ke belum? Kan terlajak pula. Ya dah. Boleh kot dah. Habis satu tajuk. Bismillah.